Hello, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam satu lagi siri penerangan untuk exam, di mana pada video kali ini saya akan menerangkan mengenai ujian psikometrik untuk ambilan Pegawai Pembangunan Masyarakat Grade S41. Ini adalah untuk ambilan Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang diadakan pada 14 dan 15 Julai ini. Inilah untuk ambilan Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Tahniah saya ucapkan kepada anda yang terpilih untuk menduduki exam pada kali ini. Gunakan kesempatan yang diberikan kali ini untuk buat persiapan sehabis baik. Jangan risau, saya akan membantu anda. Oh, lupa. Okey. Saya Megat Syafrizul, founder kepada Empire Kejaya. Pastikan anda klik butang subscribe dan butang loceng yang ada di bawah video ini untuk dapatkan notification ataupun tak terlepas setiap kali kita keluarkan video yang terbaru. Okey. Untuk keuntungan anda, kami di Empire Kejaya banyak membersihkan video untuk membantu para calon-calon exam SPA untuk buat persiapan exam dengan lebih baik. Jadi, pastikan anda klik butang subscribe dan butang loceng yang ada di bawah video ini. Okey? Alright. Seperti yang saya janjikan tadi, pada video kali ini saya akan explain mengenai ujian psikometrik untuk ambilan Pegawai Pembangunan Masyarakat Grade S41. Okey, kebiasaan kalau pada anda pernah dipanggil untuk duduki exam untuk jawatan ini, biasanya pihak SPA akan buat format berbeza. Okey, pada tahun 2019, okay, kali terakhir jawatan ini diadakan, pada masa itu ada 3 section, iaitu pengetahuan daya bersaing masalah dan juga kefahaman bahasa Inggeris. Tapi pada tahun ini, tahun 2022, nampaknya pihak SPA lebih berminat untuk buat ujian psikometrik. So anda perlu bersedia bermula sekarang untuk hadapi ujian psikometrik ini. Alright, jom kita teruskan. Okey, sebelum saya teruskan mengenai apa itu ujian psikometrik, saya akan explain sedikit. Okey, exam ini seperti itu tadi adalah untuk jawatan Pegawai Pembangunan Masyarakat Grade S41, iaitu untuk ambilan Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang akan diadakan pada 14 dan juga 15 Julai ini, bergantung kepada mana anda berada. Semenanjung akan berada pada 14 hari bulan, Sabah dan Sarawak pada 15 hari bulan. Ada yang tanya saya, kenapa pihak SPA dia buat dua tarikh, dua tarikh berbeza. Ini adalah disebabkan oleh jumlah calon yang ramai. So sebab tu pihak SPA dia pecahkan kepada dua batch untuk kurangkan masalah kepada server kalau dia buat semuanya serentak. Ada pernah jadi dulu, ada yang tak boleh jawab kan, sebab ramai orang terpaksa jawab dalam masa serentak. Sebab tu kali ini dia pecahkan kepada dua batch. Ada yang jawab pada 14 dan pada Sabah Sarawak jawab pada 15 hari bulan. Okey, alright. Okey, tujuan exam. Tujuan exam ini adalah untuk mengenal pasti calon-calon yang berpotensi untuk jawatan ini. Okey, sebab ujian psikometrik ini dia lebih berbentuk ujian psikologi. Dia nak tahu sama ada diri awak ni betul-betul layak untuk bergelar sebagai seorang pegawai pembangunan masyarakat Grade S41. Sebab bila anda lulus ujian psikometrik ini, anda akan dijemput untuk menghadiri temu duga. So sebabkan calon yang ramai, so sebab tu dia terpaksa untuk saring ataupun filter terlebih dahulu untuk memastikan hanya yang betul-betul layak, hanya yang betul-betul sesuai menjadi seorang pegawai pembangunan masyarakat dipanggil untuk peringkat ketemu duga. Alright, jelas So tujuan dia adalah untuk filter, untuk asingkan mereka yang layak dan mereka yang tak layak untuk pergi ke peringkat ketemu duga. Okay, alright. Teras utama ujian. Okey, pada secara konsepnya ujian psikometrik ini dia ada 5 teras. Okey, dia itu dia nak menguji anda ni sama ada berdisiplin,
ada kemahiran komunikasi, ada kebolehan untuk cooperation ataupun kebolehan kerjasama, cara anda berfikir ataupun emosi anda, dan juga leadership ataupun ciri-ciri kepimpinan yang ada dalam diri anda. Okay, sebab anda bakal bergelar pegawai grade 41. So di bawah anda nanti akan ada beberapa orang anak buah yang anda perlu lead, anda perlu tunjuk contoh, anda perlu bimbing, anda perlu mengetuai mereka untuk melaksanakan misi dan visi jabatan. Okey. So sebelum anda diberi tanggungjawab sebagai seorang pegawai pembangunan masyarakat, anda akan diuji 5 teras utama ini untuk memilih mereka yang betul-betul layak sahaja dipanggil untuk ke temuduga. Okey, kriteria pemilihan. Okey. Secara asasnya dia terbagi kepada 3 kriteria. Okey, iaitu pekerjaan ataupun job fit, organisation fit ataupun organisasi, dan juga kebolehan berpasukan ataupun team fit. Ini adalah biasanya dalam ujian psikometrik ini kan, jawapan dia tiada betul, tiada salah. Dia ada skala dalam setiap soalan yang diberikan. Contohnya, kena diberi A sangat tidak pasti, B tidak pasti, C pasti, dan D sangat pasti. Setiap pilihan jawapan ini, A, B, C dan D ini, dia ada rate yang tertentu, dia ada markah yang tertentu. So dia akan total keseluruhan 100 lebih soalan nanti, dan bila hasilnya dia akan dipecahkan kepada 3 kategori ini, iaitu bahagian pekerjaan, organisasi dan berpasukan. So selepas anda dipecahkan, markah anda diletak dalam 3 kategori ini, so barulah anda akan dinilai sama ada anda ni betul-betul layak untuk diberi tanggungjawab sebagai seorang pegawai pembangunan masyarakat. Okay, clear So kalau anda kurang faham, anda boleh terus tanya di ruang komen. So nanti saya akan menjawab persoalan anda. Okay, seterusnya. Okay, bila menyebut mengenai ujian psikometrik ini, anda tentu pernah dengar kan, anda hanya perlu jawab perkara-perkara yang positif sahaja. Hanya tunjukkan perkara yang positif saja. Okay, in one way, kenyataan tersebut betul, tapi bila anda lihat semula di sebaliknya, okay, ujian psikometrik ni bukan hanya anda perlu jawab yang positif. Okay, anda perlu konsisten menjawab yang positif. Okay, so ini adalah ciri-ciri positif yang dinilai untuk seorang pegawai pembangunan masyarakat. Itu anda perlu berani mencuba, anda tak takut gagal, anda sedia terima kritikan, anda berlapang dada, anda mudah menerima dan diterima orang lain, anda yakin pada diri sendiri, anda sentiasa bersangka baik, anda mudah mesra, anda bertimbang rasa, dan juga anda tidak merasa diri sentiasa betul. So, kalau anda betul-betul menginginkan untuk bergelar seorang pegawai pembangunan masyarakat, pastikan bila anda menjawab nanti, anda tonjolkan ke semua ciri-ciri positif yang saya berikan ini. Sebab dalam 100 lebih soalan nanti, dia akan selit sedikit ciri-ciri positif dan cuba dikorek daripada diri anda. So pastikan anda tonjolkan, anda letak dalam anda punya minda, anda punya mind, anda punya otak, aku perlu ada ke semua ciri ini semasa anda menjawab. Okay? Alright. Ini ciri positif. Ciri yang negatif. Okay, ini adalah 6 ciri negatif yang dicuba dikorek, cuba dinilai dalam diri anda. Iaitu tidak bergaul dengan orang, tak dapat menerima pandangan orang lain, sentiasa bersangka buruk, kurang yakin, sentiasa teragak-agak, dan juga rasa diri ni tak menarik. Okey, so ini
ciri negatif yang anda perlu perlu elakkan semasa menjawab nanti. Okey. So ingat betul ini ciri positif, ini ciri negatif. Anda perlu tonjolkan ciri positif dan anda perlu sembunyikan ciri negatif. Okey? Jelas Okey, saya harap anda jelas. Dan kalau anda ada sebarang soalan, anda boleh terus tanya di ruangan komen di bawah video ini. So insya-Allah nanti saya akan menjawab semua soalan anda secepat mungkin. Okey, seterusnya. Okey, tips menjawab nombor 1. Okey, jangan jawab tidak pasti ataupun sederhana. Okey, apa yang saya cuba sampaikan di sini adalah sekiranya anda diberi 4 pilihan jawapan. Okey, contohnya A itu sangat tidak pasti, B itu tidak pasti, C pasti dan D sangat pasti. So pastikan anda hanya pilih yang sangat tu. Okey, tak kiralah sama dia letak ke A ke, letak kat D ke, letak kat B ke, letak kat C ke. Pastikan anda hanya pilih yang sangat. Sama ada sangat pasti ataupun sangat tidak pasti. Okey, sebab bila dia tanya tu, dia nak anda betul-betul yakin, betul-betul confident. So bila anda hanya jawab sederhana ataupun tidak pasti, ini menunjukkan anda ni seorang yang lalang, seorang yang atas pagar. Boleh ditolak ke kanan, boleh ditolak ke kiri. Itu yang ciri yang dia tak suka. Dia tak nak anda ada di atas pagar. Anda perlu yakin yang anda ada ciri tersebut, yang anda ada perangai tersebut, yang anda ada sikap tersebut, barulah anda jawab. So jelas So pastikan anda pilih yang paling tinggi ataupun yang paling tidak. Okey, sama ada sangat, yang paling sangat pasti ataupun yang paling sangat tidak pasti. Itu tips yang pertama bila anda hendak jawab psikometrik ini. Okey. Tips yang kedua. Hati-hati dengan soalan berulang. Jawab jujur. Okey. Kalau untuk beritahu anda kesemua ciri-ciri positif ini dia akan berulang-ulang kali. Sama ada mungkin dia tak nombor 1, soalan seterusnya dia tak nombor 20, soalan seterusnya tak nombor 30. Okey. Dia konsep yang sama, dia akan selerakkan, dia akan letak random dalam beberapa soalan, supaya tujuannya adalah untuk memerangkap mereka yang cuba hendak menyembunyikan yang negatif dan mengadakan yang positif. Okey, tips untuk atasi perkara yang kedua ini adalah dengan banyak menjawab soalan-soalan psikometrik, banyak buat latihan. Okey, sebab bila anda selalu praktis, selalu buat latihan, anda akan nampak pattern soalan psikometrik ini. So nanti bila anda jawab yang sebenar nanti, anda akan lebih rasa confident. Anda boleh dapat menonjolkan sikap positif dan menenggelamkan atau menyembunyikan sikap negatif. Okey, so pastikan anda buat banyak latihan bermula sekarang, bermula hari ini, bermula malam ini, bermula pagi ini, bermula petang ini, bergantung bila anda tonton, bila anda tengok video ini. Okey, pastikan buat banyak latihan untuk memberi anda satu full confident bila menjawab exam yang sebenar nanti. Okey, so ini dah 2 tips yang paling bernilai, yang paling berharga, yang anda patut contohi, yang anda patut amalkan semasa buat persiapan untuk hadapi ujian psikometrik. Okay, right, seterusnya. Okay, ini saya berikan contoh soalan untuk anda bincangkan. Okay, soalannya ni lah perkara-perkara yang dikatakan oleh keluarga saya membuatkan saya mudah tersinggung. Okay, kalau anda jawab apa? Ya atau tidak? Okay, so jawapan dia yang paling tepat adalah tidak. Sebab
perasaan mudah tersinggung ini adalah sikap negatif yang anda perlu sembunyikan semasa menjawab exam nanti. Okey, mudah tersinggung, cepat koyak, cepat nak marah. Itu akan antara ciri-ciri yang apa yang negatif. Mudah apa hati tisu kan, mudah koyak. Itu anda perlu sembunyikan. Okey. Dan nombor 2, saya lebih gemar berdiam diri daripada menegur kesilapan rakan saya kerana saya juga melakukan kesilapan. So anda nak mengaku tak anda pernah buat kesilapan? Kalau anda, adakah anda nak tengok je ataupun anda nak tegur kesilapan rakan anda? Okey. Jawapan cadangan adalah sangat tidak setuju. Okey. Walaupun anda pernah buat salah, anda pernah buat silap yang sama, kalau anda berdiam diri, perkara itu akan menjadi lebih besar. So sebagai seorang pegawai yang bertanggungjawab, sebagai seorang pegawai grade 41, anda perlu tegur. Bila anda nampak salah, anda perlu tegur. So sikap ini adalah sikap positif yang anda perlu tonjolkan semasa menjawab exam nanti. Okay? Clear? Alright. Bagi anda yang memerlukan bantuan, yang memerlukan banyak koleksi soalan psikometrik, saya amat-amat alukan, saya amat-amat cadangkan kepada anda untuk dapatkan e-book ini, e-book rujukan ujian psikometrik ini. Sebab dalam e-book ini ada lebih daripada 200 contoh soalan psikometrik yang anda boleh buat latihan. Okey. Ingat tak, kalau anda semakin banyak buat latihan, anda akan lebih rasa yakin. Sambil lihat dulu, masa anda baru mula-mula dapat lesen kereta. Kalau anda tak pernah buat latihan, anda tak pernah drive, anda akan rasa takut, nak masuk corner tak confident, nak parking tak confident. Tapi bila anda dah selalu drive, selalu parking, so anda dah rasa macam yakin. Pejam mata pun boleh drive, boleh bawa straight kan. Semua sama kat sini. Bila anda banyak buat latihan, anda akan lebih rasa confident, lebih rasa yakin bila hadapi ujian sebenar nanti. Okey, so kepada anda yang belum ada koleksi soalan exam, pastikan anda dapatkan sekarang melalui link ini, www.ujianpsikometrik.com, atau anda boleh terus klik link yang ada di bahagian komen di bawah video ini. Okey, alright. So saya harap penjelasan saya dalam video ini anda dapat gunakan untuk amalkan untuk hadapi ujian psikometrik anda yang anda akan hadapi pada 14 Julai ataupun pada 15 Julai ini. Okey, saya doakan anda semua dapat lulus dalam ujian pada kali ini dan dapat membanggakan keluarga anda, pasangan anda, anak anda dan sebagainya. Okey? Alright. Jumpa lagi dalam video akan datang. Anda yang terbaik. Assalamualaikum.